أستغفر الله إن الله كان توابا 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 الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير صدق الله العظيم. Maksudnya, sesungguhnya perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka diajak kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya supaya menjadi hakim, memutuskan sesuatu di antara mereka. Hanyalah mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beroleh kejayaan. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut melanggar perintah Allah serta menjaga dirinya jangan terdedah kepada azab Allah, maka merekalah orang-orang yang beroleh kemenangan. Dan mereka yang munafik bersumpah dengan nama Allah dengan bersungguh-sungguh sumpahnya bahawa jika engkau wahai Muhammad perintahkan mereka keluar berjihad, tentulah mereka akan keluar. Katakanlah, janganlah kamu bersumpah taat kamu itu taat yang terkena dustanya. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Katakanlah lagi kepada mereka, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul Allah. Kemudian jika kamu berpaling ingkar, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Rasulullah hanya bertanggungjawab akan apa yang ditugaskan kepadanya. Dan kamu pula bertanggungjawab akan apa yang ditugaskan kepada kamu. Dan jika kamu taat kepadanya, nescaya kamu beroleh hidayah petunjuk. Dan sebenarnya Rasulullah hanyalah bertanggungjawab menyampaikan perintah-perintah Allah dengan penjelasan yang terang nyata. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kalangan kamu wahai umat Muhammad, bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa, dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, yakni agama Islam yang telah diredainya untuk mereka. Dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan dari ancaman musuh. Mereka terus beribadat kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka. Dan
dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta berilah zakat. Dan taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah supaya kamu beroleh rahmat. Dan janganlah engkau menyangka orang-orang kafir itu akan melemahkan kekuasaan Allah daripada menimpakan azab kepada mereka di dunia, sedang tempat kembali mereka ialah neraka. Dan sesungguhnya neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah An-Nur. Surah yang ke-24 pada juzuk yang ke-18 bermula ayat 51 sehinggalah ayat 57. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menggambarkan dan menceritakan ketaatan sebenar orang-orang beriman. Dan janji Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, kesan ketaatannya untuk diberikan kepada mereka kuasa di dunia, yakni kuasa pemerintahan di dunia, dan memberikan kepada mereka keamanan, ketenangan dan kebahagiaan. Dan Allah Ta'ala juga mengkhabarkan dalam ayat yang kita bacakan ini bahawa kesudahan orang kafir tetap kesudahan yang maksawi, yakni kesudahan yang buruk. Sama ada di dunia maupun di hari akhirat kelak berupa azab api neraka yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali mereka yang derhaka kepada Allah. Kalau sebelum ini kita menceritakan tentang sifat orang munafik yang walaupun sudah nampak kebenaran terang lagi bersuluh, mereka memilih untuk kekal di dalam kegelapan kufur dan kegelapan kesesatan. Bahkan mereka tidak mahu menerima Islam melainkan sesuatu yang memihak kepada mereka. Sesuatu yang tidak memihak kepada mereka, mereka tidak mahu taat dan patuh kepadanya. Mereka ada penyakit dalam hati mereka, mereka ada keraguan dalam hati mereka, dan mereka melakukan tuduhan, meludu dan palsu, kononnya bahawa Allah menzalimi Rasul, menzalimi hak mereka. Mereka lah orang-orang yang zalim sebenarnya. Maka Allah menyebut pada ayat yang berikutnya bagaimana sifat sebenar orang beriman. Di dalam seluruh perintah Allah, di dalam seluruh larangan Allah SWT, kata Allah, innama bahawasanya kana qaulal mu'minin, kata-kata orang beriman, bukan sekadar tubuh badan mereka, bukan kata-kata orang beriman, idza du'u ila Allahi wa rasulih, bila mereka diminta tunduk kepada hukum Allah dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaquluna, mereka pasti akan berkata, sama ada dengan lidah mereka ataupun keadaan perbuatan mereka. Mereka akan kata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Baik, ingat sifat orang beriman, ketika mana dipanggil, ketika mana diseru, ketika mana diajak dengan perintah Allah dan Rasul, mereka mesti senantiasa berkata kami dengar. Apakah maksud kami dengar? Artinya pemerhatian kami, pemeliharaan dan juga prioriti kami, keutamaan kami dalam mendengar ialah perintah Allah dan Rasul. Jadi kita bila bermusyawarah, kita mesti ada prioriti, kita nak dengar pendapat siapa. Kita bila mana berhadapan dengan orang-orang besar, bila dia bercakap, kita letakkan prioriti nak dengar dia bercakap. Kita tak nak dengar orang lain bercakap. Sebagaimana kita waktu mendengar khutbah Jumaat, kita tak nak dengar orang sebelah bercakap. Kita nak dengar khatib bercakap. Maka demikian juga dalam perintah dan hukum Allah. Artinya dalam sesuatu perkara ada hukum. Pertama-tama sifat orang beriman, bila mereka melalui satu hukum, melalui satu perkara, yang kita semua tahu setiap perkara itu ada hukum. Lalu mereka akan letakkan keutamaannya pada hukum Allah. Kami nak dengar hukum Allah dulu. Kalau tiada hukum Allah di sini, barulah kami dengar hukum manusia. Kami nak dengar hukum Allah dulu. Kalau tidak ada hukum Allah, apakah di hukum Rasulullah pula? Jadi kami nak dengar dalil daripada Quran terlebih dahulu. Kami nak dengar dalil daripada sunnah Nabi SAW. Kalau tidak ada kedua-duanya itu, maka ia bersifat terbuka pada siapa pun yang nak beri pendapat. Sebagaimana kata Imam Malik rahmatullahi alaih, semua orang diterima pendapatnya dan ditolak melainkan pemilik kubur ini, yakni Nabi SAW.
Maka orang beriman, dia sentiasa dengar. Apa maksud dengar? Prioriti. Dan wa ata'na, kami patuh. Yang dimaksudkan kami patuh, kami akan mencari jalan untuk patuh dan melakukannya dengan sempurna yang kami mampu. Bukan mencari alasan untuk tidak patuh macam orang munafik. Kita nak patuh. Ya, dalam mematuhi perintah Allah ada masyakkah dia, ada kesukaran dia. Umpama kita nak solat, ada kesukaran nak cari tempat solat, nak cari tempat wuduk, nak cari tempat berhenti. Lalu kita cari jalan macam mana nak patuh perintah Allah. Umpamanya kita nak tutup aurat. Kita bekerja di kilang atau di mana jabatan atau pakaian seragam. Kita nak pastikan ia tutup aurat. Macam mana jalan dia? Caranya. Kita laburkan, kita kembangkan pakaian. Maka orang beriman dalam mentaati Allah, dia bukan beri alasan saya tak boleh lagi. Tetapi dia mencari jalannya bagaimana. Dan dia mengetahui, sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain, dia mengetahui kita tak mungkin buat secara tamam, sempurna atau mumtaz. Tapi kita berusaha ke arah tu. Kita sembahyang, sempurna ke sembahyang kita? Kita tak boleh dakwa kita solat sempurna. Tapi kita berusaha untuk sempurna. Kita mengaji Quran, tamam ke? Sempurna ke? Kita tak dakwa, tapi kita berusaha untuk sempurna. Kan itu orang beriman syiar mereka sebagaimana Allah sebut dalam akhir suratul Baqarah, ghufranaka wa ilaikal masir. Ya Allah, kami mohon keampunan atas kekurangan kami. Kita akan buat taat pada Allah, tapi kita mengakui kekurangan. Kekurangan tu mesti ada. Macam mana pun kita buat, kekurangan tu ada. Kadang-kadang bercampur bau perasaan kita ni. Antara kerana Allah dengan kerana manusia. Dia datang. Kadang-kadang bercampur bau ketakutan kita. Antara takut Allah dengan takut manusia. Kadang-kadang bercampur bau harapan kita. Antara harapan kita dengan Allah dan harapan dengan manusia. Maka semua itu menunjukkan kelemahan kita. Kerana itu kita memohon keampunan atas kekeruhan itu. Dan kekurangan itu. Kemudian kata Allah lagi, liyahkuma bainahum. Kata Allah SWT, liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ketika mana hendak berhukum, mereka akan berkata kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang berjaya. Yang dimaksudkan berjaya di sini ialah yang terselamat daripada kemurkaan Allah. Yang terselamat daripada azab api neraka. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan dalam syurga, merekalah orang berjaya. Maka orang beriman sentiasa berjaya. Qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang beriman. Apa sifat orang beriman? Mendengar perintah Allah dan Rasul. Sekiranya mereka ini ada kekurangan dalam mendengar perintah Allah dan Rasul, berarti iman mereka naqisun, mengurang. Iman itu menurun atau jatuh. Kemudian kata Allah, wa man yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Dan sesiapa sahaja yang mentaati Allah dan Rasul dengan apa yang diperintahkan dan dengan apa yang dilarang, sama ada perkara fardu atau perkara sunat. Perintah ada dua. Sama ada fardu atau benda sunat. Ini perintah Allah. Larangan juga dua. Sama ada larangan itu bersifat haram atau bersifat makruh. Maka tinggal lagi satu yang dinamakan sebagai perkara yang jawaz ataupun perkara yang harus. Itu terpulang pada kita. Pun begitu, orang beriman dalam perkara yang harus. Mereka mencari apa yang boleh beri manfaat lebih banyak. Kita ada perintah Allah, sepakat ulama perintah itu sama ada fardu atau sunat. Al-faraidu awis sunanu. Fardu atau sunat. Manakala larangan Allah, sama ada perkara itu haram atau perkara makruh. Maka orang beriman dalam hal ini, mereka sentiasa mentaati Allah. Dengan seluruh perintah bersifat wajib dan perintah sunat. Kita bukan sekadar jaga perkara-perkara wajib. Sunat pun kita sibuk juga. Disebut dalam hadis kursi, bila Allah sayang seorang hamba, Allah jadikan dia banyak buat perkara sunat. Sehingga dia menjadi wali Allah. Di antara sifat wali Allah, dia akan buat perkara sunat seperti wajib. Ini ibadat qabliyah dia, kita umpama kita solat fardu. Penting-penting. Kita juga melihat penting qabliyah dan ba'diyah. Kita misalnya puasa Ramadan, penting tak penting? Kita juga melihat penting sama penting
puasa-puasa sunat yang lain, puasa 6 ke, puasa Arafah ke, Muharram ke, Isnin Khamis ke, dan apa saja. Kita juga nampak penting. Dan kita juga berusaha nak buat dan jaga dia. Kemudian kata Allah, wa yakhshallah, dan dia takut Allah. Maksud takut segala dosa yang datang, yang dilakukan olehnya, sama ada yang dah berlalu atau yang dilakukannya atau yang akan datang, yang difikirkannya. Orang beriman bukan sekadar takut mengenangkan dosa-dosa silam. Bahkan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, walaupun mereka sudah mendapat suhbah, iaitu satu pangkat tertinggi, suhbah, sahabat. Pangkat ni dia lebih tinggi pada wali. As-suhbah. Itu bersahabat dengan Nabi SAW. Ini sahabat Rasulullah. Maka as-suhbah ini satu pangkat tinggi. Namun mereka yang beriman, yang bersungguh dengan Nabi SAW, masih terus memikirkan dosa-dosa zaman jahiliah mereka. Zaman-zaman jahiliah mereka masih ingat. Lalu mereka menangis atas kejahiliah yang mereka lalui. Dan demikian juga kalau terfikir nak buat dosa pun takut. Kita kadang-kadang tak sunyi daripada berfikir nak buat jahat. Dia ada. Sama ada nak buat jahat secara mengambil hak orang lain, atau buat jahat dengan maksud menganiaya orang lain, atau buat jahat dengan fikiran yang macam-macam. Ya benar. Sepakat ulama' kalau kita fikir nak buat jahat belum berdosa. Kalau ada seorang tu fikir nak buat jahat, dia tengok emas, tebal aman ini kalau curi bagus ni. Misal dia fikir macam tu. Dia tengok kasut orang lawan ni kalau ambil, bagus kasut ni. Dia terfikir macam tu. Apakah sudah berdosa dengan cara dia berfikir nak buat maksiat? Belum berdosa. Orang tu dia berfikir untuk melakukan benda tak elok dengan perempuan atau sebagainya, maka belum berdosa sampailah dia buat. Sampailah dia, kalau sekadar fikir tak, dia tak berdosa lagi. Tetapi apa yang difikirkan itu bahaya. Seseorang berfikir boleh bawa perkara yang bahaya untuk akan datang. Kerana seorang tak akan melakukan sesuatu melainkan benda itu pernah difikirkan dulu. Kadang-kadang kenapa kita dapati diri kita ringan buat maksiat pada keadaan tertentu. Kerana maksiat itu antara benda yang pernah kita fikirkan satu hari dulu atau satu waktu dulu. Kita pernah fikir benda tu. Akhirnya dia terjadi pada waktunya. Sebab tu jangan fikir bukan istighfar ketika memikirkannya. Kalau kita terfikirlah benda tak elok, istighfar. Kalau misal kata isteri lah, dia terfikir nak lari dari rumah. Dia tak puas hati dengan suami, dia pun nak lari rumah. Terfikir dia. Maka dia tak buat, dia tak berdosa dengan terfikir tadi. Tapi dia kena istighfar. Kerana bimbang nanti pada keadaan tertentu dia lari betul. Dia lari betul daripada rumah dia. Bila dia tak puas hati dengan suami ni. Misalnya contoh. Dan suami juga begitu, dia terfikir. Dia tak tahan kena isteri, dia nak tinggal bini dia. Misalnya. Walaupun dia cuba fikir, barangkali dia dapat keringanan untuk buatnya satu hari nanti. Sebab itu benda buruk pun kita tak nak fikir. Orang tua selalu pesan, jangan fikir benda udur-udur. Jangan fikir benda buruk-buruk. Fikir pun jangan. Terutamanya sebelum kita tidur. Terutamanya ketika mana kita punya masalah. Bila kita ada masalah tertentu, kita pun boleh fikir buruk-buruk. Kita nak belasah orang tu ke, nak bakar rumah dia ke. Kita rasa macam nak bunuh dia ke. Misalnya ada orang terfikir buruk. Maka perbuatan itu walau kita kata tak berdosa. Sebab dia belum buat apa-apa. Tetapi dia memungkinkan dia melakukannya pada satu hari nanti kalau dia tidak, atau kalau dia itu membiarkan. Sebab tu kita nak buang semua. Benda-benda buruk. Benda-benda fikir pun tak nak. Termasuklah kita wasangka buruk pada orang pun sama. Saat saya ni nampak muka dia macam sombong, Ustaz, contoh. Tapi kita tak pernah cakap. Tak pernah cakap. Tapi setiap kali kita melewati wajahnya, kita kata ni sombong kan ni. Dan hati kita ni, kita fikir. Atau kita fikir dia mesti tak ada perasaan. Dia mesti kedekut orangnya. Dia mesti sekian-sekian. Maka lambat laun mulut kita akan cakap. Lambat laun. Sebab itu jangan fikir pun jangan. Waktu datang fikiran yang seumpama itu, cepat-cepat istighfar. Kadang-kadang kita tengok orang minta sedekah, dalam hati kita berfikir sesuatu. Ni tubuh badan nampak sihat. Malah ni minta duit dengan orang. Misalnya, walau mungkin dia sakit dalam, kita tak tahu. Mungkin sesuatu yang kita tak tahu apa dia masalah dia. Mungkin dia ni orang yang sudah pun bekerja tapi masih belum cukup. Maka dia terpaksa meminta. Dia terpaksa meminta. Ada seorang hamba Allah. Dia kerja dari bebas. Jadi pendapatan dia tak berapa lah. Tak berapa. Anak dia dihantar ke tahfiz. Dan oleh kerana tak ada tahfiz government,
Banyak tahfiz swasta. Dan oleh kan tempat dia, tahfiz tadi harganya mahal. Maksudnya kos dia tinggi lah sebab maintenance sekolah. Saya kata berapa sebulan, dia kata RM590. Saya cuma gaji RM2,000 sebulan. Bawa bas, kilat. Ni anak-anak saya, Ustaz, saya hantar tahfiz. Saya tak kira, saya akan pastikan anak saya dapat pendidikan tahfiz. Siapa pengkat saya minta duit dengan orang. Bukan untuk saya sekolahkan anak. Sebab tak cukup. Sebab dia nak anak dia hafiz Quran. Dia bersungguh-sungguh. Kadang-kadang dia kata saya sengaja buat muka tak malu untuk minta duit dengan orang. Bukan untuk saya makan, bukan untuk saya mewah semata-mata, saya nak bayar tahfiz untuk anak saya. Kawasan tu tahfiz tu mahal. Dia cerita pada kita. Jadi ada orang, kata kita tak tahu apa masalah dia. Kalau kita tak boleh dengan cepat wasangka dan menuduh. Sebab itu hati kita ni jangan biarkan bersarang semua wasangka buruk, fikiran buruk. Jangan biarkan. Kelak dia busuk, jangan dia akan keluar ikut mulut. Dah busuk sangat dia keluar ikut mulut. Akhirnya yang kita dok sangka, yang kita dok fikir keluar ikut lidah kita dengan mudah dan ringan. Dan akhirnya anggota badan kita juga buat benda tu. Oleh sebab itu kita sentiasa takut. Wa imma dosa yang silam. Wa imma sesuatu yang kita fikirkan. Kita bimbang. Kemudian kata Allah, wa taqhi. Perkataan wa taqhi, dan dia sentiasa membentengi dirinya. Dia bukan sekadar tak buat maksiat, dia benteng dirinya untuk tidak buat maksiat. Dan maksud wa taqhi kata ulama, dia benar-benar memanfaatkan usia yang dia ada tadi untuk dia melakukan ketaatan. Kata mereka, bi an yuti'ahu fi ma baqiya min umrihi, iaitu dia memanfaatkan baki usia yang dia ada. Tentang setiap orang, kita akan tahu umur kita ni dah tak berapa tahun dah. Kita akan sampai satu tahap, kita rasa umur kita cuma berbaki. Kita tak lagi rasa umur kita ni panjang, kita rasa macam berbaki. Saya rasa Ustaz tak berbaki lama dah umur ni. Barangkali 5-6 tahun pergi saya. Baik, dalam tempoh tadilah dia betul-betul ambil manfaat umur. Jadi kalau kita misalnya Allah panjang umur kita sampai 60 sampai pencen. Kalau umur kita ni kita namakan umur berbaki. Ya semua orang umur tu berbaki yang ada. Tapi bila hampir 60 dia benar-benar berbaki. Sebab umur umat Muhammad 60 hingga 70. Berarti umur tu ialah kita kata kita berada pada lain merah kita. Untuk menunggu waktu dan tempoh. Maka dia tidak lagi main-main. Kata 60 jangan main-main. 60 jangan bertangguh-tangguh. 60 jangan cari alasan. Umur 60 bukan nombor untuk kita kata nanti dulu. Dia bukan umur tu. Ini umur budak-budak yang nak cakap nanti dulu. Umur 60 ada kesempatan kita buat. Dan kita cipta kesempatan. Bukan kata surau saya ada kuliah, saya pergi dah tak ada Ustaz. Tak pergilah. Cari. Tempat saya ada orang ajar ngaji tu, saya mengaji. Dah tak ada, saya tak mengaji. Carilah. Artinya umur 60 ini orang mencipta ruang untuk dia buat ibadat, bukan ditunggu. Kita umur 30-an, 40-an boleh tunggu. Boleh kata surau kita tak ada kuliah 2 kali seminggu je. Itu yang kita ikut. Lain-lain tak ada Ustaz. Tapi apa-apa. Saya buat biasa je lah. Mungkin umur macam tu kita bolehlah beri alasan. Tapi bila kita sampai satu umur baki namanya. Tak lama. Orang pun tengok tak lama. Itu kalau kita mati pun orang tak terkejut. Waktu kita dengar berita kematian, soalan pertama kita tanya umur berapa dia. Kemudian kita tanya sakit apa dia. Itu soalan rutin orang tanya. Siapa pun bila dengar mati, orang akan tanya sebab apa dia mati, kemudian umur berapa. Kalau orang kata dia tu umur 70, oh patut dah. Patut dah orang kata. Umur dia 80, kita tak terkejut pun. Tapi kalau kita dengar umur 20, 30, kita terkejut. Tapi kalau kata orang beritahu pada kita umur dia 60 meninggal, 70 tahun meninggal, kita tak terkejut. Biasa. Kita rasa dia patut mati lama dah tu. Dengar umur dia macam tu. 60 kita dengar. Memang kita tak akan rasa apa-apa kejutan. Sebab bila Nabi SAW menyebut umur umatku 60, 70, ia juga memberi maksud kata ulama, tiada kejutan pada umur itu bila berlaku kematian. Tiada kejutan. Yang terkejut, yang mati itu terkejut. Sebab dia melepaskan peluang. Orang yang hidup tak akan terkejut dengan orang umur 60 ke atas mati. Bagi kita biasa. Dia umur 70 mati, biasa. 70, biasa. Dan siapa yang kita pun anak-anak, bila ayah kita mati umur 70, 80, kita tak sedih sangat. Bukan saya kata tak sedih sangat. Sebab tiada kejutan. Mereka kita rasa Alhamdulillah sepanjang ayah saya
sakit saya bersama dengan dia, saya manfaatkan bersama dia, kita rasa kita dah beri hak dia. Oleh sebab itu jangan bermain-main dengan usia yang berbaki. Jadi orang beriman wa yattaqi, kata ulama wa yattaqi, yakni memanfaatkan waktu yang bakinya. Fa ulaika humul faizun, merekalah orang yang berjaya dengan nikmat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan faizun ini memberi maksud, pertama kita sebut muflihun, yang berjaya. Itu maksudnya yang terselamat daripada kemurkaan Allah. Yang kedua disebut ulaika, fa ulaika hum faizun, mereka orang berjaya. Ini berjaya dengan syurga. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujun. Dan orang-orang munafik, baik tadi Allah cerita orang beriman, syiar mereka dengar patuh. Tetapi orang munafik pula kata Allah wa aqsamu billah jahda aymanihim. Orang munafik kerjanya cuma bersumpah. La yakhrujun, kami akan dengar wahai Muhammad apa pun kamu cakap. Kalau suruh perang, kami keluar berperang. Kata la yakhrujun, artinya kalau sekiranya kami diperintahkan untuk berperang, nescaya kami akan berperang. Tinggalkan tanah air kami, tinggalkan harta benda kami, kebun ladang kami. Orang munafik, dia nak tunjuk bahawa dia taat kepada Nabi SAW kerana dia dah ada rekod tidak taat. Dia dah ada rekod yang tak betul. Maka setiap kali dia nak bercakap dengan orang Islam dan nak bercakap dengan Nabi SAW, maka mereka tahu mereka bukanlah orang dipercayai. Lalu mereka bersumpah. Pun bersumpah pun mereka berbohong dalam sumpah. Sebab itu Allah sebut, ta'atum ma'rufah, ketaatan kamu sudah terkenal. Masuk sudah terkena bohong. Ni wa aqsamu billah jahda aymani, mereka bersumpah dengan segala sumpah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita dalam bahasa sumpah kita ada wallahi wa billahi wa tallahi. Salah satunya kalimah sumpah. Ni orang munafik dia akan guna semua sumpah untuk menunjukkan bahawa mereka akan taat. Sebab mereka sudah terkenal tidak taat. Lawan dalam perang Uhud mereka terkenal tidak taat. Dalam perang Badar pun sama, dalam perang Khandaq pun sama. Rekod mereka ini orang munafik maklum. Yang seret, yang berundur 300 orang tentera Uhud, orang munafik. Yang mempersendakan kemenangan Rasulullah dalam perang Badar, orang munafik sama Yahudi. Yang menunggu kehancuran orang Islam dalam perang Khandaq, orang munafik. Yang saya buat fitnah pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kita baca sebelum ini, orang munafik. Mereka terkenal dengan sejarah buruk. Lalu mereka tidak mampu bercakap melainkan dengan bersumpah, pun mereka masih berbohong. Maka Allah menyebut watak orang munafik. Sebab itu orang beriman, kita tuan-tuan sekalian, tidak patut bersumpah dalam hal apa sekalipun. Melainkan dalam keadaan mahkamah meminta kita bersumpah. Baru boleh. Dalam keadaan biasa, jangan bersumpah. Kita tidak perlu bersumpah untuk menjadikan orang percaya apa yang kita bercakap. Bahkan sumpah ini perbuatan yang makruh untuk kita tuturkan. Walaupun benar. Kita bersumpah ni, orang kata, bisa kata kita, orang tanya balik kampung ke, kita kata tak balik. Ya ke tak balik? Muka macam muka balik kampung. Dia kata, wallahi saya tak balik. Nak marah orang ni nak bersumpah. Wallahi saya tak balik. Dan dia tak perlu bersumpah. Makruh dia bersumpah. Abdullah bin Umar satu ketika, dia jual hambanya di pasar. Lalu seorang bertanya kepada dia, apakah hamba ini punya kecacatan itu dan ini? Dia kata tak ada. Okey. Tak ada apa cacat. Wallahi, kata orang membeli ni. Wallahi, demi Allah. Kata Abdullah bin Umar, aku tak bersumpah. Kalau nak beli, tak nak beli sudah. Aku tak akan bersumpah. Tak nak percaya sudah. Sebab bila orang tu benar, dia tak akan gunakan sumpah dalam percakapan. Tak perlu bersumpah. Sebab nama Allah bukan semudah itu kita nak guna untuk kita mainkan. Bersumpah ini hanya pada waktu mahkamah menyuruh kita bersumpah, baru kita bersumpah. Mahkamah kata baik awak bersumpah. Ini pada perkara-perkara berkaitan dengan muamalah kita. Adapun kita bersumpah untuk menyatakan kebenaran Islam, kita bersumpah untuk menyatakan kebenaran kata-kata Nabi SAW. Demi Allah apa yang Nabi kata akan berlaku. Dia demi Allah juga, wallahi. Itu tak masalah. Kita buat muamalah, buat niaga, buat jual beli kita, buat orang kata kita bohong dalam hal Tuhan ni, tak boleh sumpah lah. Kalau sekiranya kita kata, misalnya harga tiket, harga kereta ni dah turun 10%. Misalnya kita kata, kata betul, boleh percaya ke awak? Wallahi. Tak perlu. Dia kata sekarang kalau pergi Mekah, mudah dah urusannya. Senang.
Benda tu pun senang, ni pun senang. Dia kata betul ke ni? Betul, wallahi. Tak perlu. Jangan ikut cara orang Arab cakap sikit-sikit wallahi. Wallahi, wabila itu dimakruhkan. Kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah bersumpah dalam bercakap. Tak pernah sumpah. Imam Syafi'i, aku tak pernah bila bercakap. Tak bersumpah. Orang percaya tak percaya itu hadiah lah. Kata ini kita nak bentuk watak. Sebab yang suka bersumpah ni sifat orang munafik. Kalaupun kita nak bersumpah pada perkara untuk penegasan hukum Allah dan perintah Allah. Tapi pada benda-benda saya kata buat berniaga, jual beli, kita berniaga kat pasar, kita berniaga online, sekian. Lalu kita bersumpah, jangan sewenangnya. Kalau orang kata awak dah hantar barang belum? Kita kata dah hantar, ya ke? Wallahi dah hantar. Misalnya. Kita kan cakap nak suruh mudah percaya, menggunakan sumpah. Jangan jadikan orang percaya kita kerana sumpah. Jadikan orang percaya kita dengan percakapan biasa kita. Ni setiap benda nak bersumpah, laki bini pun bersumpah. Abang gimana? Musyawarah masjid, ya ke? Wallahi. Wallahi. Yang abang lambat sangat, wallahi. Abang begitu, dia duduk main wallahi. Isteri pun sama. Awak ni kenapa tak masak? Sakit kepala. Ya ke? Wallahi. Tak perlu guna benda tu dalam muamalah rumah tangga. Dalam muamalah kat pasar. Dalam muamalah customer. Semua ni tak boleh pakai. Jangan gunakan benda tu. Mempermainkan nama Allah. Kita nak lariskan barang. Kata Nabi SAW, sumpah ni memang pelaris barang. Tapi penghilang keberkatan. Demi Allah, ikan baru naik. Demi Allah, barang ni saya jual paling murah di sini. Saya tak jual kat lain. Demi Allah. Dia dah bersumpah ni. Demi Allah, ni susu segar. Ni susu kambing segar ni. Demi Allah, saya perah sendiri dengan tangan saya. Wallahi, kita kata. Kadang nak untung RM1, RM2. Lepas tu bersumpah. Kalau kata tak percaya, kita sumpah lagi. Setengah-setengah mereka sumpah sampai kata, saya berani keluar Islam kalau saya bohong. Kata Nabi SAW, siapa yang berkata demikian, dia tidak lagi selamat berada dalam Islam. Ni sumpah ni dah lama sejak zaman Nabi. Yang sanggup keluar Islam kalau bohong. Kata Nabi SAW, siapa yang bersumpah demikian, dia tak akan lagi selamat berada dalam Islam. Walaupun dia benar. Dia cakap tu betul. Pun dia tak selamat kalau dia bohong. Sebab tu kita pun nak ajar anak-anak kita. Anak-anak kita, mereka di asrama, mereka di sekolah. Mereka jangan percakapan kawan-kawan mereka, ajar mereka, abang jangan bersumpah. Dan jangan pula sumpah main keluar agama. Saya sanggup masuk Yahudi, saya sanggup masuk Kristian kalau saya bohong. Jangan guna sumpah tu. Walaupun dia benar, dia takkan selamat agama dia. Tak semudah itu cerita keluar agama hanya kerana benda-benda kecil macam ni. Jadi benda-benda sumpah kena hati-hati. Kerana watak orang munafik. Kerana nama Allah tidak digunakan pada benda-benda yang murahan dunia ini. Dan bersumpah juga tidak dibenarkan dalam menghalang kita buat baik. Wala taj'alu Allah ungdatan li aymanikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Jangan kamu jadikan nama Allah penyebab untuk kamu tidak mau buat baik. Demi Allah, saya tak nak ziarah lagi awak. Apa pula awak bersumpah macam tu? Kan ziarah tu kan sunat. Ni kita kan nak marah adik-beradik. Nak marah mak saudara. Kita bersumpah, wallahi aku tak akan pijak selagi kampung ni. Kampung. Wallahi aku tak nak pijak lagi ni. Kadang dia bergaduh mak ayah dia bersama. Wallahi saya tak akan balik lagi kampung ni. Jangan jadikan nama Allah menghalang kita buat baik. Menghalang kita taat. Jangan. Ini berlaku bila mana kita marah. Bila kita marah, bila kita nak tunjuk kita betul-betul bersungguh. Kita kata, demi Allah saya takkan tolong lagi awak. Kenapa awak bersumpah untuk tidak mau buat baik? Kan tolong orang tu kan benda baik. Tiba-tiba kita tak puas hati dengan dia, kita sebut, wallahi saya takkan tolong awak lagi. Sebagaimana kita dah kisahkan Abu Bakar Siddiq. Waktu dia bersumpah untuk tidak mau menolong Mistah. Yang tukang sebar fitnah. Allah menegur Abu Bakar Siddiq. Sehingga Abu Bakar membatalkan sumpahnya, mengkafarahkan sumpahnya, tetap membantu Mistah atas nama kemanusiaan. Sebab tuan-tuan, jangan nama Allah tu nampak buruk, dek kita gunakan untuk menghalang buat baik. Tuan-tuan tak nak buat baik, sudahlah. Tapi jangan guna nama Allah. Saya tak nak tolong lagi awak. Sudah, cakap gitu okey. Tapi kau sebut, wallahi, saya tak akan tolong awak. Wallahi, saya tak nak jumpa lagi awak. Wallahi, saya tak nak cakap dengan awak. Ini semua bahasa-bahasa mungkar. Dan kita sunat kafarahkan dia. Maksudnya batalkan. Kalau orang tu kata, wallahi, saya tak nak cakap lagi dengan awak. Misalnya. Ini gaduh suami isteri, wallahi tu. Tak nak cakap. Dia tak nak cakap, jadi suami isteri buat apa? Tak apalah kita mesej je Ustaz. Sekampung memang orang mesej je. Orang main WhatsApp je tak cakap. Pasal macam boleh survive lah.
Tak benda tu mengurangkan nilai rumah tangga tu sendiri. Maka kafarahkan sumpah tadi, bayar sumpah tadi, kemudian kembali bercakap. Atau kalau seorang tu bersumpah untuk tidak mau duduk, tidur, ataupun saja ada seorang sahabat Nabi SAW, dia bersumpah tidak mau bercakap, dia bersumpah tidak mau duduk, dan dia bersumpah untuk berpuasa. Dan ketika mana Rasulullah sedang berkhutbah, Nabi tengok dia tercegak seorang dia. Lalu kata Nabi SAW, siapa tu? Maka dia sebut fulan bin fulan. Kenapa? Dia bersumpah untuk tidak mau duduk dan untuk tidak mau berteduh dan tidak mau bercakap dan ingin berpuasa. Kata Nabi SAW, murhu, suruh dia untuk bercakap. Jangan suruh dia duduk. Jangan bersumpah tak nak duduk macam tu. Suruh dia duduk dan suruh dia sempurnakan puasa dia. Dia bersumpah nak puasa, tak bersempurna tu puasa. Tapi bersumpah tak nak duduk, nak berdiri tengah panas. Kononnya nak tunjuk kesungguhan. Ataupun kalau seorang kata bersumpah, saya Ustaz, saya bersumpah dengan nama Allah, saya nak pergi ke Mekah jalan kaki. Misalnya. Dia nak pergi jalan kaki, sumpah misalnya. Tak perlu. Naik je unta, kalau Zulu lah naik unta. Naik je kapal terbang, maka bayar kafarah sumpah. Sebab Islam tak suruh kita buat macam tu. Menyeksa diri. Kalau ada orang, demi Allah saya bermula, Ustaz, umur 60 ni, saya bersumpah dengan nama Allah, saya takkan tidur lagi. Sebab saya nak ibadat. Ada seorang sahabat zaman Rasulullah, dia berkata demikian. Bila dia kata, aku akan qiyamul lail dan aku tak akan tidur. Inni la usalli wa la arqud. Saya nak sembahyang dan saya tak nak tidur. Nabi SAW suruh dia sembahyang dan tidur. Maksudnya tidur-tidurlah pernah sembahyang. Yang seorang pula puasa tak nak buka. Nabi kata jangan, puasa buka. Yang seorang lagi pula berkata, aku tak nak kahwin. Bahkan Uthman bin Maz'un, dia minta izin daripada Nabi SAW untuk tabatul. Untuk kasih. Maksudnya menyekat aliran air mani dia, tak nak kahwin. Potong terus orang air maninya. Maka Nabi melarang. Tak boleh. Nabi menyatakan, man ghariba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci dengan pernikahan, dia bukan umat aku. Ni ada sahabat-sahabat yang agak ekstrim. Rasulullah menegurnya. Yang saya katakan nak qiyamul lail, tak nak tidur, nak puasa, tak nak buka, dan tidak mau berkahwin dengan perempuan. Maka Rasulullah batalkan semua niat tu. Tak betul belaka niat tu. Kerana aku yang paling bertakwa pada Allah. Aku sembahyang, aku tidur, aku berpuasa, aku berbuka, dan aku berkahwin. Jadi jangan gunakan sumpah dalam mana-mana perkara muamalah kita. Kalau sekiranya nak guna sumpah, saya katakan satu dia bila diminta oleh mahkamah. Dalam bentuk hak kita. Kalau kita perlu bersumpah. Tapi dalam muamalah biasa, dalam muamalah siapa pun elakkan bersumpah. Tapi kalau dia bersumpah juga, hukumnya makruh. Itu kalau dia betul lah. Kalau dia salah, hukumnya berdosa mempermainkan nama Allah. Dia menipu tapi dia bersumpah juga. Demi Allah saya cakap betul ni, walau bohong. Ini berdosa terus. Tapi kalau dia sebut demi Allah dan dia betul dalam percakapannya, ia masih tidak digalakkan. Kemudian kata Allah SWT, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Maka Allah beri satu perbandingan antara orang yang beriman dengan orang-orang munafik. Orang beriman secara langsung mereka mentaati Allah tanpa sebarang alasan, tanpa sebarang sebab. Yang penting mereka tahu ini perintah Allah. Manakala orang munafik, mereka senantiasa mencari alasan dan bersumpah. Diceritakan ketika mana Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berdiri di masjid Nabi. Tiba-tiba seorang lelaki daripada orang-orang kenamaan Rum. Orang-orang besar Rum. Dia berkata di hadapan Umar Al-Khattab, Ana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada seorang daripada pemimpin Rom. Bukan dia panggil Dahakin. Dahakin ni makna padri besar dia. Dia berdiri di hadapan Umar Al-Khattab. Tiba-tiba dia mengucap depan Umar Al-Khattab. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Lalu kata Umar, "Masya'nuka?" Apa masalah? Apa sebab kamu? Apa cerita kamu? Masya'nuka? Apa cerita? Tiba-tiba mengucap depan aku. Lalu kata pemimpin Rom ini atau padri Rom ini, "Aslamtu lillah." Aku Islam. Aku dah masuk Islam. Lalu kata Umar Al-Khattab, "Hal li hadza sababun?" Boleh tak kamu cerita sebab masuk Islam? Lalu kata
padri Kristian, padri Rom ini, na'am, ya, inni qara'tu Taurata waz Zabura wal Injil wa kathiran min kutubil anbiya fasami'tu asiran yaqra'u ayatan minal Quran jama'a fiha kullama fil kutubil mutaqaddimah fa'alimtu annahu min indillah fa aslamtu. Kata padri ini, aku ni kerja aku baca Taurat, baca Zabur, baca Injil dan kitab-kitab suhuf-suhuf Nabi-Nabi dulu aku baca. Satu hari ada orang Islam ditawan dalam negara aku. Dia ditawan dalam negara Rom. Maka aku dengar dia membaca salah satu ayat Al-Quran. Yang padanya terhimpun segala yang aku baca dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan kitab-kitab lain. Satu ayat ni dihimpun semua maklumat tu. Lalu kata Umar Al-Khattab, ma hadhihi ayat? Ayat apa? Maka jawab padri ini, wa man yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Itu ayat yang kita bacakan. Wa yakhshallah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Ayat tu aku dengar seorang kalangan orang Islam yang ditawan membacanya. Membacanya yang menyebabkan aku masuk Islam. Lalu kata Umar Al-Khattab, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, utitu jawami'il kalim. Bila Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendengar sebab keislaman orang ni, maka kata Umar, Rasulullah SAW bersabda, Allah berikan kepada Nabi SAW dengan segala kata-kata yang padat dan padu. Antaranya Allah Ta'ala berikan wahyu kepada Nabi SAW. Wahyu ini menyeliputi kitab-kitab terdahulu. Setiap patah ayat Al-Quran, ayat menyeliputi ataupun mengambil ruang semua wahyu-wahyu yang pernah diturunkan dahulu. Dengan ringkasan, dengan padat. Maka ini sifat mukjizat dan terpelihara. Ini punca masuk Islam seorang dahakin, seorang padri Rom kerana mendengar ayat ini. Didengar seorang banduan baca. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi fa ulaika hum faizun. Siapa yang taatkan Allah dan Rasulnya dan takutkan Allah dan membenting dirinya dengan memanfaatkan usia yang dia ada untuk mentaati Allah, mereka lah orang-orang yang berjaya. Maka aku dapati itu yang terkandung dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil. Kerana itu aku masuk Islam. Maka ini menunjukkan kepada kita bagaimana kesibukan orang beriman. Kesibukan orang beriman ialah mentaati Allah dan Rasul. Kesibukan orang beriman ialah membina rasa takut kepada Allah. Dan kesibukan orang beriman menggunakan usia yang masih ada untuk mentaati Allah. Ini sibuk orang beriman. Manakala kesibukan orang munafik ialah bersumpah. Yang ini dengan bahasa mudah mencari alasan. Dan alasan paling kuat yang mereka boleh gunakan bersumpah. Kita kan kalau sebut alasan, kenapa tak buat macam tu, kita alasan ni, alasan ni, alasan ni. Baik, kemuncak alasan tu apa? Bersumpah. Nak membenarkan. Demi Allah, wallahi. Maka ini ialah watak orang munafik. Watak orang beriman kita dah sebut. Kesibukan mereka mentaati Allah, mentaati Rasul, membina rasa takut kepada Allah, takut pada neraka, takut pada ancamannya, takut mati dan su'ul khatimah dan sebagainya, dan memanfaatkan usia yang masih ada yang Allah berikan pada kita untuk memanjangkan, untuk memperhebatkan ketaatan sampailah kita bertemu dengan Allah SWT sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW, la yashba'al mu'min min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Tidak pernah kenyang orang beriman daripada melakukan kebaikan sehingga kesudahannya syurga. Kita jangan pernah berhenti kenyang. Kita kalau makan, berhenti makan tak apa. Kita kalau musafir, penat musafir, berhenti tak apa. Tapi buat baik jangan berhenti. Sekalipun kita rasa penat, terus buat. Sampai kita melihat malaikat maut depan kita. Itu buat. Jangan cerita alasan tu, alasan ni. Kat mana pun kebaikan boleh dibuat. Dengan lidah, dengan perkataan, dengan perbuatan dan sebagainya. Maka inilah cara dan inilah syiar orang beriman. Memanfaatkan waktu dan usia yang dia ada. Sehingga dia menjadi orang yang Allah Ta'ala gambarkan. Fa'ulaika hum faizun. Mereka lah orang berjaya. Yang ni mendapat syurga Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.